Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang memberi kita peluang untuk kita teruskan pelajaran bahasa Arab kita. Jadi minggu lepas kita membahaskan tentang pembahasan kalam. Sedikit kita recap balik pada pelajaran minggu lepas. Kita membahaskan tentang maknanya kalam. Apa itu maknanya kalam? Maknanya kalam adalah perbualan, percakapan. Jadi dalam tata bahasa makna grammar dalam bentuk grammar, kalam ia bermaksud huwa lafzul murakkabul mufidu bil wada'i. Ia adalah lafaz yang terbina dengan sekurang-kurangnya dua kalimah ataupun lebih, dan ia memberikan makna yang nyata dengan menggunakan bahasa Arab. Dan jadi itu maknanya kalam. Jadi tiap-tiap kali kalau kita nak menggunakan kalam dalam konteks bahasa, inilah dia punya lafaz dia. Inilah lafaz, dan daripada sini adalah lafaz, ia adalah lafaz yang terbina dengan sekurang-kurangnya dua kalimah. Ini pada bab grammar nanti insya-Allah kita akan membahaskannya lah. Tapi kalam yang kita nak mempelajari pada kitab kita ini adalah kalam dalam perbualan. Ia terbagi pada tiga bahagian. Tiga bahagian. Di sini ada tiga bahagian, dan tiga bahagiannya adalah isim, fi'il dan harfu ja'a li ma'nan. Jadi apa maknanya isim? Isim adalah kata nama. Jadi bila kita nak berbual, kita nak kena faham apa itu kata nama. Kata nama seperti meja, kerusi, nama orang, nama negeri, dan nama alat dan sebagainya. Itu adalah kategori-kategori dalam kata nama. Jadi dalam bahasa Arab juga kita ada pembahasan dan bahagian bagi fi'il. Fi'il iaitu kata kerja, iaitu perbuatan. Dan saya menulis, saya menolak, saya menurun, dan sebagainya. Jadi itu semua ada kaitan dengan perbuatan. Dan harfun ja' li ma'na adalah huruf yang mendatangkan makna. Seperti mana kita dah bahaskan pada minggu lepas, dia ada huruf-huruf yang tidak mendatangkan makna. Huruf yang semata-matanya untuk mengeja saja, seperti huruf hijaiyah. Kalau kita belajar tajwid, kita akan mempelajari huruf hijaiyah. Apa itu huruf hijaiyah? Ialah huruf untuk mengeja sahaja. Tapi kalau dia digunakan dalam konteksnya bahasa, perbualan, tidak membawa makna semata-matanya, tidak membawa apa-apa makna semata-matanya. Okay? Jadi ini huruf yang mendatangkan makna, insya-Allah kita akan bahaskan juga dalam konteks kitab ini juga. Nanti kita akan bahaskan apakah itu huruf-huruf yang mendatangkan makna. Pada sesi yang lepas kita membahaskan apa itu isim. Isim itu adalah kata nama, seperti qalamun. Lafaz qalamun di sini, kita lafaz qalamun, qalamun. Dan kita ada darbun. Pada minggu lepas kita dah bahaskan ini. Dan kita ada ra'isun. Yang terjemahan dia adalah seperti berikut: pena, darbun pukulan, ra'isun ketua. Jadi ini adalah kata nama, contoh daripada kata nama. Dan pada sesi yang lepas kita membahaskan bagaimana nak mengenal isim, kata nama. Jadi nak kenal isim dengan tiga alamat. Yang pertama, tanwin. Kita mesti kenal dengan tanwin. Tanwin kita ada baris dua depan, baris dua atas, baris dua bawah. Ini dinamakan dhammatan. Ini dinamakan dhammatan. Ini namakan fathatan. Ini namakan kasratan. Jadi ini pada peringkat awal lah kita harus kenal baris sedikit. Jadi kalau ada tanwin, pasti dan pasti kalimah tersebut itu adalah isim, kata nama. Alamat yang kedua, kita ada alif lam. Alif lam. Kalau adanya alif lam dalam sebuah kalimah, pasti dan pasti ia juga adalah bahagian daripada isim. Tapi bila masuknya, misal kalau tak ada alif lam, kalau tak ada alif lam, dia qalamun. Nampak di sini dia qalamun. Masuknya alif lam, dia jadi al-qalamu.
dan baris bagi penghujungnya, baris bagi mim ni dia hanya baris dhammah saja, kan? Baris depan. Ini baris dua depan. Dhammatan baris dua depan. Tapi ni baris depan saja. Kerana kalau ada alif lam tak boleh ada tanwin. Kalau ada tanwin tak boleh ada alif lam. Jadi itu adalah kaedahnya yang mana kita harus faham pada peringkat awal ini. Kerana ni paling asas untuk kita mengenal bahasa dan selainnya. Ketiga, alamat yang ketiga adalah selepas huruf jar. Salah satu daripada huruf jar adalah huruf min yang bermakna daripada. Okey. Daripada. Okey, jadi terjemahan dia daripada. Jadi alif lam, maaf tadi saya lupa. Alif lam dia bermakna, kalau tanpa alif lam, kalau dia tanwin saja, dia makna sebuah pena. Sebuah pena. Lebih tepat pada bahasa Inggeris, kan? Kita ambil bahasa Inggeris sikit, a pen. Okey, a. Jadi dia sebuah, kan? Dia umum. Makna pena itu sudah jadi umum, dia bukan khusus. Tapi kalau ada alif lam ni bermakna khusus, kan? Kalau terjemahan dia sudah jadi pena itu. Dalam bahasa Melayu lah, pena itu. Dalam bahasa Inggeris, alif lam ini is like the pen. Beza di antara a dan the. And a dan the dalam bahasa Inggeris dia ada perbezaan dia. Tapi dalam bahasa Melayu tak ada the lah, kan? Kita bahasa Melayu kita mengatakan itu saja, kan? Pena itu. Okey. Jadi sama juga bila kita masuk pada alamat yang ketiga, selepas huruf min, kalau adanya kalimah yang datang selepas huruf jar, dan salah satu daripadanya kita berikan contoh sini min, pasti dan pasti ia adalah isim, kata nama. Kenapa kita perlu kenal isim? Kerana isim kita nak membezakan dalam sebuah ayat tu mana isim, mana kata kerja. Kerana kalau kita satu hari baca kitab yang tak ada baris, kita harus kenal huruf-huruf seperti huruf jar ini. Kalau datang selepasnya, kita tahu, oh ini confirm isim, ini pasti dan pasti isim. Jadi contoh yang diberikan di sini, kita ada min. So minal qalami, dan salah satu hukum selepas huruf jar ni dia harus dibariskan bawah, tapi kita tak akan bahaskan secara detail, kan? Kita ambil luaran saja kerana kita nak fokus dan tumpukan kepada pembahasan isim. Jadi minal qalami, jadi al-qalam datang selepasnya min, huruf jar, pasti dan pasti ini adalah isim. Dan terjemahannya adalah daripada pena itu. Kalau English, from the pen. Okey. Sama juga dengan lafaz yang kedua ni, min qalamin. Nampak? Jadi lepasnya lafaz min, datangnya qalamin, ini pasti dan pasti dia isim. Okey. Jadi tapi di sini ada dua alamat sekaligus. Kan, bagi lafaz yang pertama, okey, lafaz yang pertama kita ada min. Lepas huruf min kita tahu ini adalah isim. Dan alamat yang kedua bagi isim ni ada alif lam. Jadi untuk kita kenalkan lagi, jadi dua alamat yang nyata. Sama juga dengan lafaz yang kedua. Lafaz yang kedua dia ada huruf min. Lepas huruf min kita tahu ini adalah isim. Tapi dengan nyatanya lagi, dengan memberikan keterangan yang lebih lanjut, datangnya apa? Tanwin. Lagi dapat kenal lebih pasti, kan? Kerana dalam sebuah ayat tu kita perlu mengenal mana isim, mana fi'il. Kerana kegunaan isim dalam perbualan ada tekniknya, ada cara dia. Dan kegunaan fi'il, iaitu kata kerja, dalam perbualan ada juga caranya. Dan kitab ini kita akan mempelajari cara-caranya yang asas. Jadi senang untuk kita faham. Okey. Jadi pada minggu lepas, okey, ada soalan bagi Pak Min? Tak ada Okey. Pada minggu lepas kita membahaskan huruf jar. Ada tak bahas huruf jar? Belum lagi pada sesi yang lepas. Oh, ada. Ada
kita membahaskan sedikit je huruf jar. Jadi ini ada 9 huruf jar yang dinamakan sebagai preposition kan. Ni sebenarnya belum lagi diterjemahkan tak apa, bolehlah kita campur-campur sikit. Okey, Ustaz, saya ini sampel aja, ada lagi lebih dari huruf jar. Dah ada, ini je 9 huruf jar. Cuma memang ini je. Huruf jar ini 9 je. Huruf jar ini 9. Kita ada an, itu mengenai, fi mana di dalam ataupun pada, ala mana ke atas, ila mana ke ataupun kepada, min maknanya daripada, li mana untuk atau bagi, ka seperti, ba yang berbaris bawah, bi bermakna dengan, rubah mungkin. Hanya ni 9 saja. Okey, dan dinamakan sebagai huruf jar. Okey, tapi kita tak akan bahaskan secara teliti dulu sini kan. Nanti insya-Allah ada babnya, nanti kita akan masuk. Baik, pada sesi yang lepas juga kita ada sedikit membahaskan apa itu kata kerja. Betul tak? Ini salah kata kerja, bukan kata nama Ni nak kena buat editing sikit lah, tapi boleh lah Kata kerja menunjukkan kepada sebuah perbuatan. Jadi sini kita ada darabah, dia memukul, yajlisu, dia sedang duduk, fa'alah, dia telah buat. Okay? Jadi ini pun bila kita masuk berkata kerja sekarang ini hanya kita membahaskan luaran saja. Nanti ada babnya yang khusus, kita akan masuk dan bahaskan secara teliti. Ini untuk mengenal je lah kan? Memahami luasnya kata kerja. Memahami kata kerja, kita perlu mencapai tahap kegunaan tasrif. Tasrif ni ada ilmu tasrif. Barang siapa yang mahir dalam ilmu tasrif, 70% dari bahasa Arab kandungannya bertukar melihat cara kegunaannya pada perbualan. Jadi barang siapa yang mahir dalam ilmu tasrif, dia telah mahir 70% daripada bahasa Arab, 70%. Jadi ilmu tasrif adalah ilmu penukaran. Penukaran apa? Penukaran wazan kan? Dia daripada fi'il madhi, iaitu past tense kan? Iaitu kata kerja yang telah lepas, dia bertukar kepada kata kerja yang sedang, mana sedang berlaku, iaitu present tense. Lepas tu dia bertukar lagi kepada kata perintah, yang mana kita akan bahaskan secara luaran juga. Jadi untuk kita mengenal berapa luasnya tasrif ni, dan pada minggu lepas saya telah bahaskan berapa luasnya tasrif kan. Saya tunjukkan, kita mula daripada 3 letter verb, 4 letter verb, 5 letter verb, 6 letter verb. Jadi kita mulakan. Jadi itu perlu you should know. Bila kita belajar, sama macam kita bekerja, you should know where you should start on your career. So there's a career path kan. Sama, bila kita belajar, there should be a learning path. Mesti belajar daripada tasrifat dulu. Mesti nak kena lalui ilmu tasrif. Tak akan jadi seorang itu ahli bahasa ataupun seorang ulama dalam ilmu bahasa kalau dia tak melalui ilmu tasrif. Dan tak ia menjadi satu perkara yang agak mustahil kalau dia nak mahir bahasa Arab tapi tak nak memahami asas daripada ilmu tasrif. Dia cita-cita tinggi, saya nak berbual dalam bahasa Arab, tapi bahasa, walaupun perbualan, dia ada kaitan dengan ilmu tasrif yang asas. Jadi sekurang-kurangnya mesti perlu pada asasnya. Dan jadi barang siapa yang mahir ilmu tasrif, dia memperolehi kebolehan untuk berbual dengan baik. Ni pada minggu lepas kita membahaskan belajar kata ganti nama kan? Kita membelajar kata ganti nama. Ada 14 kata ganti nama. Ini dah bahas belum? Baru, saya maaf ni baru nak masuk. Okey. Ini bab yang hari ini kita masuk, ni khusus yang kita akan bahaskan. Ni kata ganti nama. Kata ganti nama in English is called pronouns kan? Pronouns. Siapa yang nak tahu apa English dan terjemahan dia, pronouns lah. Me, you, I, we kan? Itu dalam bahasa Inggeris lah. Tapi kalau kata ganti nama dalam bahasa Melayu kan, maknanya saya, awak, kami, mereka. Jadi dalam bahasa Arab ada 14 kata ganti nama. Kalau kita bahasa Melayu senang je, dia mungkin 3 je. Awak, saya 4. Awak, saya, kami, mereka. Awak,
saya, kami, mereka, dia. Dah 5 mungkin. Tak? Awak, saya, kami, mereka, dia. Baik perempuan, baik laki-laki, 1, 2, 3 orang pun kita pakai yang sama. Betul tak? Kamu mana menunjukkan orang ramai lah, kamu semua kan. Tapi tetap yang ditujukan itu kita tetap menggunakan kamu, awak, kami, mereka, saya kan. Jadi dia very mudah kan, bagi bahasa kita. Tapi dalam bahasa Arab dia khusus pada 14. Dia ada khusus pada 14 ganti nama yang perlu kita fahamkan. Jadi di sini kita ada yang kita mulakan daripada ana. Ana bermaknanya saya. Jadi kalau kita nak belajar bahasa Arab, ini yang pertama harus kita tackle. Ini yang pertama sekali yang harus kita menangani dan memahaminya. Kita nak kena hafal ni sebenarnya. Jadi kita boleh tahu macam mana nak direct to conversation. Macam mana kita nak shift itu conversation daripada orang pertama kepada orang kedua. Jadi orang pertama, mana first person lah. Selalunya dinamakan sebagai saya, kami. Dipanggil sebagai saya, kami. Kan orang pertama yang berbual tu maknanya orang pertama. Selalunya orang yang berbual, kan? Orang yang bercakap, berdialog, ketika itu dinamakan sebagai orang pertama. Boleh? For this case kita ada ana bagi saya, dan kita ada nahnu bagi kami. Kan? Ana Singaporean. Mana apa? Saya adalah seorang Singaporean. Kan? Nahnu Singaporean. Example. Kami adalah daripada golongan orang Singaporean. Okey, misal. So kita boleh gunakan ana dan nahnu. Boleh faham terjemahan Melayu faham saya, kami boleh faham takut tak faham pula dah lama tak duduk kelas kan, dah lama tak duduk sekolah, sampai saya kami pun orang tak tahu. Dah biasa duduk kedai kopi kan, saya, kami dah tak tahu lagi. Okey, jadi orang pertama. Orang kedua pula adalah orang yang di depan seseorang itu, kan? Baik laki-laki atau perempuan. Mana kalau orang yang bercakap ni, mana di depan dia ni orang yang bercakap, dia bertentangan dengan orang di depannya. Orang di depannya. Di depannya ni maksudnya dia sedang menyampaikan, macam misal saya menyampaikan kepada A. Jadi A itu menjadi orang yang kedua. Kalau saya nak address dia, saya akan menggunakan awak. A kan, lelaki A itu saya menggunakan dia sebagai awak. Betul tak? Jadi itu dinamakan sebagai orang kedua. Dan orang kedua dalam bahasa Arab kita ada anti bagi perempuan, anti, antuma, nombor 4, antunna. Jadi nanti insyaAllah kita akan bahaskan dia punya singular kan, dia punya dalam bentuk dia mufrad mana satu, musanna mana dia dua, dan jamak mana dia plural lah kan. Ini bagi perempuan. Orang kedua bagi perempuan. Orang kedua bagi laki-laki kita ada anta. Beza kalau awak nak berbual dengan isteri, gunakanlah anti, kerana orang kedua perempuan, yang satu orang di sini ada anti. Kalau awak nak berbual dengan abang, seorang abang, awak gunakan anta. Betul tak? So dia khusus, tak boleh gunakan laki perempuan semua sama. Tapi orang Arab semua sama, ente. Ente. Dia macam kombinasi daripada anta dengan anti jadi ente. Kan? Untuk itu bahasa pasar lah. Kan? Jadi sekurang-kurangnya kalau boleh kita gunakan yang khusus yang telah diajarkan di sini. Nombor 7 kita ada antuma bagi laki-laki 2 orang, dan antum ni jamak dia, plural dia. Okey. Seterusnya kita ada orang yang ketiga.
Orang yang ketiga bagi perempuan, kita ada hiya. Kalau in English this is called she. Okay, in English is called she. Lagi khusus lah, dia lagi khusus. Dan kalau mereka berdua kan, dia dinamakan huma bagi perempuan, dan mereka semua bagi perempuan, jamak dia hunna. Hunna. Okay. Dan orang lelaki yang ketiga, orang ketiga yang daripada laki-laki, dia adalah huwa. Huwa ni bermakna dia juga, tapi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggeris, dia bermakna he. He dengan she, there's a lot of difference menonjolkan apa dia punya masculine dengan feminine state dia, sifat wanita ataupun sifat lelakinya. Okay. Jadi hiya bersifat wanita, huwa bersifat lelaki. Huma sama kan? Hanya boleh kita ketahuinya apabila kita rujuk balik pada contoh ayat. Daripada contoh ayat itu kita boleh tahu ini huma kepada dua lelaki ataupun kepada dua perempuan. Hum, ini kita faham. Hum ini jamak, kan? Dia plural form bagi lelaki. Waalaikumsalam. Kan? Dia plural form bagi laki-laki. Kan? Dia jamak bagi laki-laki. Okay. Jadi ini nak kena take note. Jamak bagi perempuan hunna, jamak bagi laki-laki hum. Dia ada different Dia different. Jangan kita salah gunakan. Dan ini bagi apa? Orang yang ketiga, mereka. Kalau berdua sama tak? Kedua sama. Huma. So tak ada difference. Kalau orang kedua pun sama. Antuma. No difference. Tapi kalau orang yang kedua, kamu semua, antum, kamu semua bagi perempuan, antunna, ada dia punya perbezaan dia. Jangan salah guna. Ustaz, kalau misalnya daripada sepotong ayat ada menggunakan antuma. Macam ni kita nak tahu dia Tengok ayat tu. Selalu ayat dia nanti kita akan belajar macam mana nak kenal ini antuma ni milik bagi kedua orang laki-laki atau perempuan. Selalu sebelum ayat itu ada sifatkan nama ataupun sesiapa yang ditujukan, itu antuma selalunya. Ataupun dalam ayat itu ada disebutkan nama ataupun siapakah yang antuma itu. Jadi salah satu cara untuk kenal domir-domir ini namakan domir. Ini kita belajar kata ganti nama. Sebenarnya ni semua kita belajar domir muttasil, ad-domir ad-domir munfasil, ad-domirul munfasil, domir munfasil. Okey, domir munfasil maknanya domir kan, boleh kita ambil dia punya bahasa Melayu dia, domir yang tidak bersambung, ataupun dalam bahasanya tersendiri, munfasil ini adalah bermakna yang bercerai. Bercerai maknanya dia independen lah kan? Yang bercerai, dia independen, dia tidak boleh bersambung kan? Dan dia berdiri dengan sendirinya. Kita tak boleh sambung. Itu lafaz ana tu tak ada sambungannya. Dia berdiri dengan sendirinya, dia kalimah by itself, yang mana dia kalimah tersendirinya. Okey. Jadi ini sedikit kita bahaskan. Ni kita nak bahaskan dalam konteks ini. Ini terjemahan dia. Ini terjemahan Kalau nak tahu apa makna ana saya, nahnu kami, anti itu awak bagi perempuan, antuma kamu berdua, antunna kamu semua bagi jamak perempuan, anta mana bagi awak laki-laki, antuma bagi awak kamu berdua bagi laki-laki juga, mana laki-laki perempuan sama. Antum dikhususkan kepada kamu semua laki-laki, laki-laki. Dan kita ada hiya, hiya bermakna pada orang ketiga, dia, she mana bagi perempuan, huma bagi mereka berdua perempuan, hunna bagi mereka semua, mana ni jamak plural form bagi mereka semua perempuan.
Orang ketiga laki-laki, kita ada huwa, iaitu dia, he, di sini he. Huma, mereka berdua laki-laki. Hum, ni jamak dia, plural form bagi laki-laki. Very straightforward. Kalau nak tahu daripada terjemahan, rujuk dekat ini, muka surat 6. Muka surat 6 rujuk, kalau ada kitabnya rujuk kat ini muka surat 6. Nak tahu daripada susunan, ini kita masuk pada ini pumpnya diagram. Okey, boleh nampak Okey, baik. Sekarang ni kita nampak ni diagram agak keliru mungkin, tapi kalau kita tengok kita punya tangan, semua kalau ada tangan ada jari semua ada jari sampai ada 6 jari tak tahu Allah alam. Tapi kalau lihat pada jari kita, dia punya bahagian-bahagian yang ada yang macam layer ni, bahagian-bahagian layer ni, mana ada line line seperti ini, mesti ada 14. Betul tak? Dia mesti ada 14 lapisan. Nak tengok dekat-dekat, tak boleh tengok jauh, nak tengok dekat gini, jadi buketi kan. Okey, walhasil dia ini adalah susunan cara dan metod yang kita akan belajar bahasa Arab. Walaupun berapa jauh kita belajar pun, ni masih lagi dia punya cara untuk kita belajar. Bagi kelas saya yang belajar kat Pasir Ris, kita dah hampir masuk 4 tahun, masih lagi menggunakan ini. Walaupun dah jauh dan banyak perkara yang kita dah melalui, masih lagi menggunakan ni. Pasal ni asas dia. Nak kenal, nak tahu bagaimana kita dapat manfaat yang sebanyak-banyaknya dalam bahasa Arab adalah dengan cara ini. Kerana cara ini dia boleh membantu kita banyak, bukan setakat isim je, fi'il, huruf, semua masuk. Jadi yang paling pertama, kita mesti hafal susunannya. Okey, hafal susunannya. Jadi bagi susunan ni, dia dimulakan daripada ana. Ini dinamakan susunan yang pertama, 1. Ni nombor 2. Ni nombor 3. Anti nombor 3. Antuma nombor 4. Ni nombor 5. Lepas tu anta nombor 6. Ni nombor 7. Ni nombor 8. Ni nombor 9. Ni nombor 10. Ni nombor 11. Dan ini nombor 12, 13 dan 14. Okey. Ini susunan dia. Ambil daripada kanan ke kiri. Kanan ke kiri maksudnya ambil daripada ana kanan, naik gini sampai kiri. Mana kita habis pada jari ni. Ini jari apa? Jari apa dia panggil bahasa Melayu? Kerikil. Jari kerikil. Jari kerikil yang paling hujung atas. Paling hujung atas. Ni kalau bahasa luar ni jari orang korek hidung ni bahasa luar lah kan. Tapi ni jari kerikil. Okey. So kita ambil ibu jari dulu. Ibu jari kita ada ana pada susunan yang pertama. Nak tahu terjemahan dia, balik pada muka surat 6. Ana maknanya apa? Saya. Nahnu maknanya kami. Okey, jadi senang. Sebelum kita bahaskan lebih lanjut, kita berikan nama bagi tiap-tiap jari. Ini jari orang pertama. Kita namakan jari ini sebagai orang pertama. Jari orang pertama. Okey. Bila kita mengatakan jari orang pertama, okey, bila kita tutup 4 jari ini, 4 jari yang lain kita buka saja ibu jari dan kita tunjukkan pada diri sendiri. Ini menunjukkan saya kami. Betul tak? So ana nahnu. Jadi itu makna dia. Okey. Lalu kita ada ni lagi 2 jari. Ini jari telunjuk. Ni jari apa ni? Jari cincin Ini bukan jari cincin, ni jari apa? Jari ni jari tengah. Jari tengah apa dia panggil lah, Allah alam saya bahasa Melayu pun ada kurang sikit. Tapi saya tahu ni jari telunjuk, ni jari tengah lah. Ni jari cincin. Betul tak? Jari manis. Okey, jadi jari tengah ni. Tapi kita ambil jari telunjuk dengan jari tengah ni. Ini 2 jari. Ini 2 jari adalah orang kedua.
jari orang kedua. Jari orang kedua. Kenapa jari orang kedua? Bila kita tutup bila kita tutup jari-jari yang lain dan kita buka ini dua jari saja, kerana kita tunjuk pada hadapan orang, jadi ini adalah menunjukkan orang di depan kita. Orang depan kita. Awak, kamu berdua, kamu semua. Betul? Seterusnya kita ada jari yang baki ini, jari cincin ataupun jari manis dan jari kerikil, kan? Ini dua jari adalah jari orang ketiga. Orang ketiga. Ini jari orang ketiga. Jari orang ketiga ini dia menunjukkan orang yang gaib lah. Orang yang gaib. Gaib kita nak kena faham, dia bukan gaib dalam segi tak ada dekat depan mata kita. Okey, saya kasih misal. Sorry. Dia berbual dengan B. Orang pertama, kan? Saya letak first. First mana orang pertama, B orang yang kedua. Sekarang C ni, C adalah orang yang ketiga. Faham? Misal situasinya kita kena faham ini ya. Misal situasinya A dengan B ni dia berada di masjid, misal di masjid. Kan? Tempatnya mereka sedang berbual ni, A dengan B tempatnya berada di masjid. Sedangkan C dia berada di rumah. Faham? Jadi bila A berbual dengan B, dia menggunakan A nak berbual dengan B, dia mesti gunakan, dia address dia sebagai second ataupun orang kedua. Tapi bila si A ni dia nak berbual ataupun dia nak berbual dengan A nak berbual dengan B mengenai C. Bila A nak bergosip ke nak berbual misal nak bergosip ke nak berbual dengan B mengenai C, dia mesti gunakan third person. Mana dia mesti gunakan orang yang ketiga. Di sini adalah huwa. Kerana kalau dia laki-laki dia huwa, kalau dia wanita dia hiya. Betul tak? Jadi terjemahan dia dia lelaki ataupun dia perempuan. He, she. Nampak? Okey. Jadi orang ketiga maknanya orang yang gaib. Gaib. Ini misal pertama. Ini gaib. Gaib maknanya dia tak hadir dekat tempat yang A dengan B sedang berbual. Misal yang kedua, sama juga situasi, tapi ini kali dia tak ada barrier lagi. Masuk di sini, dia bukan di rumah lagi. Si C ni kan, mana C dia juga berada di masjid. Dan dia duduk berdekatan dengan A dengan B. Duduk berdekatan ataupun duduk berdampingan dengan mereka. Tapi yang sedang berbual A dengan B. Misal, kita ambil misal C ni, misal si A dengan B ni tak kenal siapa ini C. Ini orang yang mungkin orang asing atau bukan daripada kalangan kawan mereka. Bila A berbual dengan si B, C pun datang duduk, A pun bertanya, siapa dia? Nampak tak? Dia gunakan kalimah dia. Mana dia lelaki. Betul tak? Terjemahan bahasa Arab dia adalah huwa. Atau kalau dia wanita, kalau dia perempuan, terjemahan dia adalah hiya. Betul tak?
So sekarang ni orang yang ketiga ni dia hadir, tapi dia ditujukan dalam bentuk apa? Bentuk orang ketiga. Tak semestinya orang ketiga tu dia gaib dari tempat tu. Hanya dia tidak hadir dalam perbualan antara A dan B. Itu je. Jadi ini juga cara untuk kita faham dengan lebih teliti nak gunakan ini dhamir. Kata ni kita salah faham. Kita ingat orang yang ketiga tu nak kena tak ada kat situ. Ni selalu orang salah faham di sini. Okey. Baik. Jadi ini nak kena hafal, kan? Jadi sebelum tu kita ambil ini 4 jari dulu. Daripada jari telunjuk sampai jari kerikil. Ini 4 jari. Nampak tak kita ada 3 lapisan. Tingkatan, bukan lapisan. 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, tingkatan yang kedua, tingkatan yang ketiga. Jadi tingkatan yang pertama, kan? Tingkatan yang pertama ni saya letak first. Tingkatan pertama ini kita letak sebagai mufrad. Mufrad maknanya satu. Kata nama yang menunjukkan bilangan satu. Yang huma antuma ini tingkatan yang kedua, second tingkatan yang kedua. Ini kita namakan ini sebagai musanna. Musanna ia bermakna dua, bilangan yang menunjul kepada dua. Kamu berdua, mereka berdua, baik laki-laki ataupun perempuan. Okey. Tingkatan yang ketiga daripada antunna, antum, hunna, hum. Ini tingkatan yang ketiga, kan? Saya tulis di sini third. Ini jamak. Jamak di sini bermakna ramai. Dia mesti 3 ataupun lebih. 3 atau lebih. 3 atau lebih baru dikirakan jamak. 2 tak dikirakan jamak. 2 dikirakan musanna. 1 dikirakan sebagai mufrad. Jadi hafalkan. Yang pertama, hafalkan dia punya jari, jenis jari dia. Ini jenis jari pertama, ini jenis jari kedua. Hafalkan keadaan jari. Keadaan ni adalah keadaan bagi orang pertama. Ini 2 jari ni keadaan bagi orang yang kedua. Ini keadaan yang ini jari manis dengan jari kerikil adalah keadaan bagi orang yang ketiga. Boleh difaham? Lepas dah namakan jari seperti begini, last but not least, yang paling terakhir sekali, kan? Ini tak payahlah, kita just ignore ni dulu. Kita ambil yang ini 4 jari. Kita mesti namakan jari ini pada gender dia, pada jantinanya. Jari telunjuk adalah jari perempuan, kan? Letak situ P. Jari telunjuk ni adalah jari perempuan. Jari yang pertengahan ini adalah jari lelaki. Lepas tu jari manis, jari cincin adalah jari perempuan juga. Dan jari kerikil ni, yang pada hujung kali ni adalah jari lelaki. Faham? Jadi senang, awak tahu ini jari perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki. Jadi lafaz anti awak tahu ini adalah untuk wanita atau perempuan, betul tak? Tapi awak pun dah fahamkan dia adalah orang yang kedua. Dia bermakna awak, kamu, betul tak? Dan dia juga adalah daripada tingkatan nombor 1, iaitu mufrad. Mana dia satu orang. Kalau misal antunna, dan awak tersempak pada antunna, rujuk balik pada diagram ini, antunna berada pada jari perempuan. Antunna dia menuju pada orang kedua, mana dia bermakna kamu. Dan antunna ni dia berada pada tingkatan nombor 3, iaitu jamak, ramai.
Faham? Sama juga bagi jari-jari yang lain. Kalau awak nak faham, kita ambil misal hunna. Hunna, kan? Hunna dia adalah jari perempuan berkeadaan orang ketiga, dan dia bertingkatan, kan? Tingkatan yang ketiga iaitu bagi jamak orang ramai. So terjemahan dia menjadi mereka semua. Tapi kalau nak tahu terjemahan, balik pada muka surat 6. Itu dapat terjemahan yang paling tepat lah. Ini gaib. Ini yang gaib. Yang nombor 3, orang ketiga dia gaib lah. Ni gaib. Ini hadir depan. Hadir ataupun hadir dalam perbualan. Ini orang pertama. Orang pertama tak ada laki-laki perempuan. Kedua-dua boleh. Lelaki boleh, perempuan boleh. Kan? Orang pertama lelaki yang perempuan. Dan orang pertama dia tak ada tingkatan nombor 2. Dia tak ada 2 orang. Dia hanya mufrad. Mufrad mana 1. Kalau 2 bagi orang pertama, kalau 2 dan ke atas dinamakan jamak. Jamak mana? Ramailah. Mana 2 ke atas, kan? Dikirakan jamak ramai. Faham Jadi inilah susunan bagi kita punya dhamir, kata ganti nama. Dan saya sarankan kalau nak pergi jauh dalam bahasa Arab, hafalkan ini dulu. Ana, nahnu, anti, antuma, antunna, anta, antuma, antum, hiya, huma, hunna, huwa, huma, hum. Kan? Dia boleh satu hari awak ambil 2, kan? Hafal dia. Tempat posisinya mesti hafal. Kan? Mula-mula hafal dengan kitab, kan? Mula-mula hafal dengan kitab, lama-lama tutup kitab, tunjuk je. Ini jari, ini tempat ana, nahnu, anti, antuma, antunna, anta, antuma, antum, hiya, huma, hunna, huwa, huma, hum. Kan? Buat banyak kali. Buat macam zikir pun boleh, kan? Tutup mata pun boleh, kan? Sambil makan pun boleh, kan? Tangan kiri dengan buat gini, tangan kanan nak makan pun boleh, kan? Jadi tapi ini teknik yang paling baik sekali, kerana di mana pun awak berada, awak boleh masih lagi praktikkan. Ini bukan setakat isim, ini bukan setakat kata ganti nama je, bukan setakat dhamir. Satu hari kalau kita masuk pada fi'il, awak akan lihat ini teknik menakjubkan dan memberikan manfaat yang banyak. Kerana susunan sama. Again, bila saya mengatakan susunan yang sama, susunan bagi ana, nahnu sampai hum ni dia tak akan berubah. Naik pada fi'il, susunan dia pun sama. Hanya dia punya tu lain lah. Apa yang ditunjukkan dekat diagram itu sudah lain. Ini kata ganti nama. Nanti masuk isim lain, masuk kata kerja lain. Tapi orang yang ditujukan sama. Orang yang ditujukan sama. Jari bagi jari laki-laki, perempuan, orang ketiga, orang pertama, orang kedua, tingkatan pertama, tingkatan kedua, jamak dan sebagainya sama. Jadi ini paling asas sekali untuk kita fahamkan. Dan insyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan. Saya kalau in English translation for mufrad singular. Musanna dual. Musanna in English dia bermakna dual. Jamak plural. Ini hanya untuk manusia ke? Kalau kita sama. Binatang kita tak menggunakan lafaz ini. Binatang kita use third person selalu. Macam it. Kan? Binatang kita gunakan it kan, in English, it. It can be referred to huwa ataupun hiya. Tapi kalau awak berbual straight dengan binatang, awak pakai dhamir. Dhamir second person. Kalau binatang tu faham, kan? Ya, boleh ya? Okay, kita berhenti di sini bagi bahasa Arab. Kita masuk pada tajwid sikit.